Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan kepada semua subscriber. Admin ingin kongsikan kepada Anda. Siapakah kita, siapakah Anda yang mempunyai kuasa untuk menentukan seorang itu berdosa? Di dalam tajuk yang admin bakal kongsikan kepada Anda, ada ditulis berkenaan dengan dosa. Mengkritik seseorang itu lebih berdosa daripada mengkritik seseorang. Bolehkah kita bandingkan seseorang ini dengan seseorang? Siapa seseorang ini? Bolehkah kita buat begitu? Kita perlu takut mengkritik seseorang ini sebab ia lebih berdosa daripada kita kritik seseorang. Kalau boleh kita jangan kritik dua-dualah supaya tak berdosa. Gitu. Mengikut daripada tajuk ini, admin ingin kongsikan kepada Anda, betul atau tidak tajuk ini yang telah dikeluarkan di dalam satu artikel ini yang famous di Malaysia, seluruh Malaysia. Ramai pengamal media melihat artikel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah Anda setuju? Mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Berita sepenuhnya. 3 pemimpin yang bakal diambil tindakan oleh MT UMNO baru-baru ini secara umumnya hanyalah kerana mereka merupakan pengkritik kepada Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Tajuddin Abdul Rahman, Ketua UMNO, merangkap ahli Parlimen Pasir Salak sebelumnya adalah penyokong buat Zahid Hamidi dan berikutan kala bertanding naib Presiden UMNO pada pemilihan 2018. Beliau dilantik sebagai ahli MT dan pengarah pilihan raya BN. Tetapi setelah kecenderungannya beralih arah dan memihak kepada Perdana Menteri, Ismail Sabri Yaakob serta mengkritik Zahid Hamidi, semua jawatan politik pelantikan yang dipegangnya segera ditarik balik. Tajuddin secara terbuka pernah mengadakan sidang media mengkritik Zahid Hamidi berhubung ke mulut politik semasa, termasuklah mengenai sokongan Presiden UMNO itu kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Penggantungannya selama 6 tahun yang diputuskan oleh MT UMNO adalah pada 30 September lalu secara mudahnya adalah tindakan untuk menggugurkan daripada terus dicalonkan sebagai ahli Parlimen Pasir Salak. Seterusnya, Ketua UMNO bahagian Alor Setar Muhammad Yusuf Ismail yang turut digantung selama 6 tahun juga adalah kerana tindakannya yang kerap mengkritik Zahid. Bagaimanapun tidak seperti Tajuddin mengakui dirinya penyokong kuat Ismail Sabri, ternampak seperti tiada sebab lain Muhammad Yusuf digantung. Bagaimanapun berbeza dengan Zaharin MD Yassin, seorang ketua UMNO cawangan dalam bahagian Bandar Tun Razak Kuala Lumpur yang diketahui kerap mengkritik Zahid Hamidi melalui tulisan dan video di media sosial. Beliau sebaliknya dipecat terus keahliannya daripada UMNO. Zaharin secara berterus terang mengatakan beliau dipecat adalah kerana kritikannya kepada Zahid Hamidi dan menambah, kuat betul kuasa Zahid Hamidi Presiden UMNO nih. Kritik, terus kuasa politik ditarik, terus semuanya segala-galanya ditarik dan hilang kuasa. Jadi mengikut tajuk ini, mengkritik Presiden UMNO lebih berdosa daripada mengkritik Perdana Menteri. Admin di sini cuma kongsi kepada Anda artikel ini. Jadi terdapat beberapa ahli politik ataupun 3 pemimpin yang diambil tindakan oleh MT UMNO baru-baru ini secara umumnya hanyalah kerana mereka merupakan pengkritik kepada Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Halo, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita gembira, budget 2023 sudah selesai dibentangkan oleh Menteri Keuangan. Selepas dibentangkan, banyak yang tersenyum lebar, tapi banyak juga menangis, keluar air mata tumpah-tumpah membasahi baju. Ayat kau admin. Di belakang ini ada satu YouTuber, 2 orang. Satu YouTuber artis, ini satu dia selalu buat berkenaan dengan politik-politik. Dia selalu umum tarik PRU kalau kamu mau lewat channel dia, Elvino STV. Yang satu ini Leskeri channel, dia selalu lewat artis-artis di Malaysia. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk budget 2023, adakah budget 2023 ini ada kaitannya tarik
PRU 15. PRU 15. Apa kaitan budget 2023 yang sudah dibentangkan beberapa hari yang lepas dan juga PRU 15. Hari ini aku nak kasih tahu kamu satu tajuk yang pasti membuka mata kamu. Tidak kira kamu lelaki, perempuan, warga emas, kanak-kanak ataupun siapa sajalah. Tajuk berita yang sangat hangat, sangat manis yang admin ingin kongsikan. Budget 2023 sekadar gula-gula pilihan raya. Gula-gula pilihan raya. Kenyataan daripada Mujahid. Artikel ini daripada syahbudin.com. Budget 2023 bernilai 369,34 billion, di mana RM 272,34 billion adalah untuk perbelanjaan untuk mengurus, manakala untuk pembangunan bernilai RM 97 billion. Sektor sosial mendapat peruntukan terbesar dalam perbelanjaan mengurus, yaitu RM 108 billion. Budget kali ini tidak berbeza dengan sebelumnya ketika negara melalui fase pemulihan dalam membina ketahanan nasional yang memerlukan pengurusan yang lebih efektif dan sifar ketirisan. Keadaan keberhutangan negara masih tinggi, yaitu RM 1,4 triliun, dan hutang 1MDB masih berbaki RM 25,9 bilion, di mana pada tahun 2019 semasa kerajaan Pakatan Harapan, usaha untuk mengambil balik aset 1MDB yang telah berterusan sehingga 2022 telah berjaya untuk mengembalikan jumlahnya RM 19,3 bilion. Ini juga termasuk pendakwaan jerung besar mantan Perdana Menteri Najib Razak bosku yang kini berada di penjara. Semasa Pakatan Harapan telah memulihkan image negara di mata dunia. Apa yang membedakan budget baru ini 2023 ini yang baru dibentangkan oleh Tengku Zafrul? Budget kali ini hanyalah pengenalan pemetaan SDG ataupun Sustainable Development Goals dalam sektor-sektor yang diperuntukkan berpandukan dalam 17 agenda SDG, di mana sektor pendidikan dan pengukuhan, institusi dan keadilan merupakan dua sektor terbesar yang mendapat peruntukan masing-masing 78 billion dan 67 billion dilaburkan untuk dua sektor terbesar ini, yaitu salah satunya adalah pendidikan. Dan ia hanyalah pemetaan dan bukan peralihan dasar baru. Dalam pada itu, pembangunan hijau mendapat tempat sebagai keperluan Malaysia. Tempat sebagai keperluan Malaysia untuk memasuki fasa 70%. Mengurangkan penyahan karbon pada 2024. Jadi untuk budget 2023, satu akta baru untuk perolehan kerajaan ataupun GPA yang lebih telus diperlukan. Begitu juga akta fiskal bertanggung jawab untuk memantau perolehan dan tata kelola keuangan dalam konteks kerajaan. Budget 2023 tidak memperkenalkan komitmen menangani rasuah. Jadi melalui tajuk ini, budget 2023 sekadar gula-gula pilihan raya. Anda setuju dengan tajuk ini atau tidak? Ataupun Anda bangkang, ataupun Anda sokong, ataupun apa saja komen yang Anda mau komen, Anda boleh komen di bawah video ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih menarik berkenaan dengan politik di Malaysia. Terima kasih Malaysia, bye-bye.